Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ألا تلقوني بعد عامي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah keluarkan siang daripada malam. Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhu an-nahar. Malam asalnya bumi ni gelap. Allah keluarkan siang daripada kegelapan itu. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar akan kumpulkan para sahabat yang senior untuk bermesyuarat dengan mereka, untuk bertanya ataupun jika ada kemusykilan, dia akan utamakan para muhajirin, mesyuarat dengan mereka, dan kemudian para ansar, dia akan depankan mereka, orang-orang yang pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau utamakan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sedangkan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma adalah seorang ketika itu masih berusia yang muda, iaitu seorang anak kecil lagi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pun dia masih kecil lagi. Para sahabat lain mereka agak tidak puas hati dengan Sayyidina Umar. Mereka kata, wahai Amirul Mukminin, anak-anak kami tak dapat duduk. Sekurang-kurangnya mereka pun dapat berikan pandangan, mereka dapat berikan cadangan, mereka dapat dengar perbincangan mesyuarat ini. Tapi kenapa Ibni Abbas boleh, yang lain tak boleh? Maka untuk menjawab soalan mereka, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah tanya satu soalan. Kata, boleh tak tuan-tuan yang hadir hari ini terangkan kepada saya, apakah mafhum ayat ataupun apakah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim, yang saya bacakan tadi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka kebanyakan yang hadir memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala akhirnya telah berikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang Allah janjikan, dengan pengorbanan, dengan usaha, dengan segala apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, terpaksa tinggalkan kota Mekah, berhijrah. Akhirnya Allah berikan kemenangan dengan pembukaan kota Mekah semula, dengan orang ramai masuk Islam, ribuan orang masuk Islam, sehingga pada Hajjatul Wida' 124,000 lebih kurang mereka mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sampai ke giliran Ibni Abbas, dia kata, wahai anak kecil, kau pula beritahu apakah yang Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada Rasulullah dengan surah An-Nasr ni. Maka dengan pendeknya Ibni Abbas radhiyallahu anhu beritahu bahawa Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada Rasulullah, wahai kekasihku Rasulullah, tanggungjawabmu telah selesai, maka telah tibalah masa untuk kamu kembali kepada kami. Maka perbanyaklah tasbih dan istighfar. Itulah mafhum ayat. Maka Sayyidina Umar kata, inilah yang paling tepat. Inilah yang paling tepat, iaitu Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa telah tiba masanya untuk kamu kembali kepada kami. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, memujilah Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah, Allah Maha Pengampun. Dalam Hajjatul Wida'
Sebelum Nabi mulakan apa-apa khutbah, Nabi punya khutbah pada Hajjatul Wida, itu haji yang terakhir Nabi. Sekali saja Nabi buat haji, dan itulah haji yang dipanggil Hajjatul Wida. Kata kami semua tak faham. Berulang kali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkata, asa alla talqauni ba'da ami hadha. Mungkin tuan-tuan tak akan jumpa lagi saya selepas ini. Dia kata para sahabat kata kami dengar tapi kami tak dapat nak faham yang Rasulullah cuba untuk sampaikan kepada kami bahawa Rasulullah nak pergi tinggalkan kami selama-lamanya. Maksudnya mereka tak dapat imagine pun kata perkara itu akan berlaku, walaupun mereka tahu. Ayat pernah turun, Allah dah bagi tahu dah, wama Muhammadun illa rasul. Ayat ini turun dalam peperangan Uhud, bila mana mereka dengar berita dengan kesyahidan Mus'ab bin Umair, berita tersebar bahawa Rasulullah yang telah syahid, telah wafat. Maka mereka huru-hara dalam keadaan tu, sedih, ada yang jatuh, ada yang menangis, tak dapat tahan kesedihan mereka. Masa tu Allah turunkan ayat Quran, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kata Nabi Muhammad pun seorang rasul seperti mana rasul-rasul yang terdahulu. Fa imma tawqutilan qalabtum ala aqabikum. Kata adakah kalau Rasulullah wafat kamu akan kembali kepada jalan buruk, maksudnya balik kepada kejahiliah kamu. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Jika kamu buat demikian, maka kamulah yang rugi, bukan Allah. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala dah turunkan ayat tu, tetapi para sahabat masih, mereka tak dapat imagine kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi tinggalkan mereka, sebab mereka sayang sangat Rasulullah. Seperti mana dalam baiat Aqabah yang kedua, Abul Haitham tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang lain yang bila Nabi minta bantuan daripada mereka, mereka kata boleh, kami boleh bantu, kami boleh bawa tuan ke tempat kami, tapi bila tuan, selepas tuan siapa yang akan jadi ketua? Kami nak leadership tu. Tapi para Ansar, Abu Haitham tanya satu je kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila tuan menang nanti, adakah tuan akan pergi tinggalkan kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Nabi kata, ad-damu dam wal hadam hadam. Kata hidupku pun bersama dengan kamu, mati aku pun di kalangan kamu, bersama dengan kamu. Jadi para sahabat kata kami tak dapat bayangkan kata Rasulullah akan pergi tinggalkan kami. Kami tak imagine langsung kata Rasulullah akan tinggalkan kami. Allahu Akbar. Tapi pada hari Isnin kan, 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu Wa Taala telah jemput baginda pulang. Tapi sebelum tu, seminggu sebelum tu, sahabat meriwayatkan kata Rasulullah pergi ke Gunung Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa panjang untuk apa? Untuk para syuhada Uhud. Nabi pergi ke Baqi', Nabi doa untuk para sahabat yang telah meninggal dunia, yang telah dikebumikan di Baqi'. Di Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, dan kemudian Nabi kata kepada para syuhada Uhud, jangan risau, jangan takut, aku akan tunggu kamu di Telaga Kausar nanti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan para Ansar. Nabi kata kepada para Ansar, kata wahai sahabatku Ansar, wahai saudaraku Ansar. Nabi puji mereka. Nabi kata baiknya sahabat Ansarku ini, setiap kali susah mereka depankan diri mereka, bila senang mereka utamakan orang lain. Rasulullah kata selepas aku kamu akan dibelakangkan, kamu akan dihina, kamu akan diabaikan, hak kamu tak akan diberikan, kedudukan tidak akan diberikan kepada kamu, kan hak kamu yang jaiz pun mereka akan rampas daripada kamu. Maka apakah kamu akan buat ketika itu? Para Ansar kata kepada Rasulullah, kami akan perangi mereka yang menindas kami. Maka Nabi kata jangan, isbiru hatta talqawni alal haud, kamu bersabarlah sehingga kamu berjumpa dengan aku di Telaga Kausar nanti. Allahu Akbar. Kemudian bila para sahabat seorang demi seorang dapat tahu kata keadaan Nabi dah semakin nazak, Nabi SAW jumpa seorang. Nabi jumpa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Nabi bagi tahu, Nabi bisik ke telinga dia, kata saya nak pergi dah. Dia menangis teresak-esak. Nabi panggil lagi sekali. Nabi kata kepada dia, tetapi engkau lah yang pertama yang akan datang bertemu dengan, maksudnya akan bertemu dengan aku. Engkau lah yang akan meninggal selepas aku yang paling awal. 6 bulan selepas Rasulullah wafat, Fatimah radhiyallahu anha juga telah wafat.
Berapa lama mereka hidup, apa mereka bawa. Bukan mereka kejar harta benda, kekayaan. Bukan mereka cuba menjadi jutawan. Tak tinggal apa pun. Nabi panggil Usamah, yang mana Nabi telah utuskan jemaah, dan Usamah dapat berita Nabi dalam keadaan nazak. Dia lari balik. Nabi SAW letak tangan di atas dia. Kemudian Nabi SAW angkat tangan ke atas. Nabi Usamah kata, saya dah faham. Masa tu dia baru usia 17 tahun ataupun 18 tahun. Nabi sayang dia. Hibbun Nabi, anak Ummi Aiman, anak Zaid bin Harithah. Ummi Aiman inilah yang jaga Rasulullah SAW. Nabi doa, dia kata, aku dah tahu, kata Rasulullah sedang doakan aku. Pada malam Nabi SAW dalam keadaan tenat yang teramat. Sebelum tu Nabi SAW pengsan berkali-kali. Nabi minta dibawakan air daripada telaga-telaga dan mandikan Nabi. Nabi akan terjaga, Nabi akan pengsan semula. Maka Nabi SAW kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, pergi pesan kepada Abu Bakar untuk mengimami salat. Pergi pesan kepada Abu Bakar untuk mengimami salat. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata kepada, ya Rasulullah, kata ayahku hatinya lembut, dia kalau baca Quran dia akan menangis. Rasulullah SAW kata, Umar pun ada. Nabi kata tak. Nabi kata, pergi bagi tahu kepada Abu Bakar untuk dia yang mengimami salat. Maka pada malam kewafatan Nabi SAW, dalam hari yang terakhir Nabi SAW pada hari Ahad, Nabi SAW dalam keadaan sangat sakit, sangat menderita. Bayangkan tuan-tuan, itu Rasulullah. Rasulullah pun menderita, apatah lagi kita. Dalam keadaan Nabi SAW menderita, Fatimah radhiyallahu anha datang, kata, ya abata, wahai ayahku, kenapa ayah menderita? Maksudnya dia adalah Rasulullah, tapi penderitaan yang dia pun tak dapat lihat dengan mata dia, tak dapat tahan melihat penderitaan ayah dia. Maka Rasulullah SAW sabda, wahai anakku, wahai putriku, inilah penderitaan yang terakhir ayahmu. Selepas ini dia tak akan menderita lagi sampai bila-bila. Pada malam terakhir Rasulullah SAW, Nabi agak tenat dan kesakitan yang Nabi alami begitu teruk sekali. Dalam keadaan Nabi SAW sakit yang teramat, Rasulullah tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ada apa-apa tak lagi dalam rumah ni? Maksudnya ada apa-apa baki daripada apa sahaja daripada milik aku? Maka Aisyah kata, ada 7 dirham. Rasulullah kata, sedekahkan 7 dirham tersebut. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, dia kata, keadaan Nabi SAW begitu tenat sekali, aku tak sampai hati untuk meninggalkan Rasulullah SAW. Tapi bila Nabi terjaga daripada pengsan Nabi SAW, Nabi akan tanya, wahai Aisyah, dah sedekah ke? Aisyah kata, belum. Nabi kata, pergi sedekahkan. Maka dia kata, Nabi begitu berulang kali sebut sehingga aku sangka Rasulullah tak akan berdiam, tak akan rehat selagi mana aku tak sedekahkan duit tersebut. Maka maka Aisyah radhiyallahu anha kata, aku telah sedekahkan kesemuanya 7 dirham itu sahaja yang Nabi miliki. Nabi tak ada apa-apa lagi. Sehingga Sayyidatina Aisyah kata, aku terpaksa pinjam minyak untuk menyalakan pelita daripada jiran Ansar kami. Terpaksa pinjam sebab duit nak beli minyak, sedikit minyak untuk menyalakan pelita pun tak ada. Inilah keadaan hari terakhir Nabi SAW, di mana dalam rumah Nabi SAW tak ada begitu yang kita selalu dengar, akan tak ada minyak untuk menyalakan pelita. Pada keesokan hari dengan berkat sedekah yang Nabi SAW buat, Allah nak ajar umat ni. Pada keesokan hari solat subuh, yang mengimami solat subuh adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Nabi SAW telah angkat tirai rumah Nabi SAW ketika solat dah mula. Tapi Nabi dalam keadaan tak dapat bangun juga. Nabi bangun, Nabi akan jatuh. Tapi Nabi SAW bila angkat sahaja tirai rumah Nabi SAW di bahagian depan kan, maka semua orang
lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, dan Nabi tersenyum kerana gembira melihat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat. Kerana itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali sebut sebelum Nabi wafat, jagalah solat, as-salah wa ma malakat aymanukum, jagalah solat, jagalah hak orang-orang bawahan kamu, jagalah hak sesama manusia. Allahu Akbar. Maka pada hari Isnin 12 Rabiul Awal adalah hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah utuskan malaikat Israel datang berdiri di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengutuskan Jibril yang masuk jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Israel telah datang, dia meminta izin, kerana Allah kata minta izin dulu, kalau Rasulullah benarkan barulah kau masuk, jika tidak jangan masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata silalah masuk. Malaikat Israel datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beritahu, ya Rasulullah, kata dalam di atas muka bumi ini tak pernah lagi Allah Subhanahu wa taala meminta izin daripada sesiapa sebelum mengambil nyawanya kecuali kepada kau, ya Rasulullah. Maka Nabi kata kepada Jibril, apa pandangan kau? Jibril kata, dan dia bagi tahu, kata Allah kata, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kembali kepada kami, maka bawalah Rasulullah kembali. Jika tak nak kembali, tak apa, biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Jibril, apa pandangan kau? Jibril kata, Allah Subhanahu wa taala sangat menunggu akan kepulanganmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Jibril, aku nak minta jaminan, apakah Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan umat aku selepas aku, akan azab mereka selepas aku. Kan ada ayat Quran ni, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, Allah tak akan azab mereka selagi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka. Umat yang dimaksudkan adalah orang Islam lah, orang mukmin yang buat salah, yang buat dosa, yang langgar perintah Allah. Maka Jibril kembali kepada Allah dan pulang kepada Rasulullah dengan berita, kata Allah janji Allah tak akan binasakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allahumma rafiqal a'la, maka aku bersedialah untuk kembali kepadamu ya Allah, dengan janji engkau tak akan binasakan umat aku, engkau tak akan azab mereka. Itu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pun Nabi minta jaminan untuk kita semua. Nabi pesan berulang kali sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi wafat, as-salah wa ma malakat aymanukum, jagalah salat, jagalah hubungan dengan orang yang lebih lemah daripada kamu, as-salah wa ma malakat aymanukum. Nabi ulang-ulang pesan ini kepada kita, jangan tinggalkan salat, jangan buat jahat dengan orang yang lemah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat dan dicabut oleh malaikat Israel untuk bawa kembali kepada Allah, malaikat Jibril menangis. Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, selepas ini aku pun tak akan datang lagi ke atas muka bumi ini. Hari ini bagi aku juga hari yang terakhir di atas muka bumi ini. Selepas ini aku pun tak akan datang lagi ke atas muka bumi ini selepas engkau dah tak ada. Kepada hari Isnin 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala telah buat keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Nabi menderita seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar Siddiq tak ada di situ. Bila berita tersebar, Umar radhiyallahu anhu keluarkan pedang. Siapa kata Rasulullah dah wafat, aku akan pancung kepala dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa dengan Allah, akan kembali balik kepada kita. Mereka tak boleh fikir pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi tinggalkan mereka. Begitu mereka sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ketika itu dia pergi ke rumah isteri dia. Maka dia pun datang secepat-cepat, dan bila sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah terbaring, dah wafat. Cium dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kata, wahai kawanku, wahai kekasihku, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, selepas ni kau tak akan menderita lagi. Ya Allah sebut kan, thaniyatnain idhuma fil ghar,
sahabatmu yang bersama dengan kamu. Itu Abu Bakar Siddiq saja yang mengetahui, maksudnya selepas Rasulullah dan Allah, itu betapa Rasulullah menderita seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, menderita, dihina. Kita sikit saja. Suatu Nabi kata, setiap kali kamu rasa diri kamu dalam kesakitan, maka ingatlah kesakitanku. Setiap kali kamu dalam kesedihan, maka ingatlah kesedihanku. Bayangkan pada usia 6-7 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala telah angkat ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pun Nabi menangis. Ayah memang Allah Subhanahu Wa Taala dah ambil pada ketika Nabi baru 2 bulan dalam perut ibu. Bila umur 6-7 tahun, ibu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis, dia buat. Kemudian kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa menggembala kambing. Ya Allah. Tuan-tuan, penderitaan kita tak ada apa-apa sebenarnya. Atas dasar para sahabat punya kesetiaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah Allah telah muliakan para sahabat, walaupun mereka bersama dengan Nabi. Walaupun ketika itu Nabi tak ada apa-apa, Nabi dalam keadaan susah, tak ada sokongan, tak ada siapa pun yang nak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi mengadu bila Nabi pulang. Bila Nabi dilontar batu dan dihalau daripada Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Dan Nabi angkat tangan, ya Allah. Nabi pengsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita sendiri. Bila Sayyidatina Aisyah tanya lepas peperangan Uhud, Nabi berlumuran darah tak nak berhenti. Sebab serangan Nabi, diorang serang wajah Nabi dan darah mengalir. Aisyah kata, adakah pernah baginda lebih sakit daripada hari ini? Rasulullah SAW kata, ya, ketika aku dihalau daripada Taif. Ketika itu Abu Talib dah meninggalkan Nabi SAW, dah meninggal dunia. Abu Talib dah meninggal dunia ketika itu. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha pun meninggal dunia. Bila Abu Talib meninggal dunia pun Nabi kata, wahai bapa saudaraku, begitu cepat terasa akan kehilangan. Nabi sedih sangat sebab tak ada siapa nak sokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian saya hari ini. Saya pun dah setakat ini saja, insya-Allah saya dapat kongsi. Mudah-mudahan kita dapat ada berjumpa lagi dan insya-Allah saya akan kongsi lagi berkenaan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak mampu kita kongsi walaupun setiap hari kita kongsikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita seorang yang menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beramal dengan setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah menderita, menangis, bangun malam, bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis, mengadu, merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan umatnya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi